Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Syairah binti Cik Sofi. Saya ingin membentangkan tentang pengenalan kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu ilmu teras dalam telah berusaha membangunkan kurikulum sejajar dengan keperluan dan matlamat pembangunan negara. Sesuai dengan pendidikan pada masa kini, tanpa kurikulum, sistem pendidikan sukar dilaksanakan di semua tempat atau di sekolah. Bidang kurikulum berdiri di atas pelbagai cabang ilmu seperti pengurusan, ekonomi, sains, kejuruteraan, sosiologi dan psikologi. Kejayaan sistem pendidikan di sesebuah negara amat bergantung kepada reka bentuk kurikulum tersebut. Reka bentuk kurikulum yang unggul menjadikan negara itu maju dan membangun. Di kebanyakan negara maju, kurikulum dapat dinilai keberkesanannya selepas beberapa tahun kurikulum tersebut diperkenalkan. Ia mengambil masa yang lama untuk membuat penilaian pada sesuatu kurikulum yang dilaksanakan. Oleh itu, reka bentuk kurikulum menjadi dasar bagi perkembangan potensi individu dan pembangunan sumber asli negara yang dipadankan dengan ilmu yang diperolehi melalui kurikulum. So, hari ini saya nak terangkan tentang kelebihan dan juga kekurangan dalam kurikulum Frobel. So, kelebihan yang saya tahu, yang saya dapat cari ialah kurikulum Frobel ni dia lebih berpusatkan kepada guru berbanding kanak-kanak. Dan guru ni dia memainkan peranan penting sebab dia akan menjadi pembimbing dan juga tunjuk ajar kepada kanak-kanak. Okey, selain itu, Frobel ni dia menyusun pendidikan kurikulum sangat sistematik, which is kita tahu ada gift dengan juga occupation. So gift ni dia adalah macam objek yang dapat dipegang seperti bentuk. Jadi budak-budak dapat pegang dan dapat rasakan benda tu. Occupation pula ialah material yang dirancang untuk mengembangkan persatuan motor mereka, seperti persatuan motor halus dan persatuan motor kasar. Okey. Kekurangan yang ada dalam kurikulum Frobel ni, Frobel ni dia berpendapat bahawa persekitaran sekeliling kanak-kanak ni yang ada di sekeliling kanak-kanak dia menentukan perkembangan seseorang kanak-kanak tu. Jadi dia berpendapat sebegitu. Selain itu, dia juga tidak mementingkan emosi murid. Dia sangat tidak mementingkan emosi dan juga dia tidak, dan pendidikan murid ni terhad dalam pendidikan. Yang kita tahu Frobel ni dia menggunakan banyak permainan. Jadi dia sangat terhad dalam pendidikan. Itu adalah kekurangan Frobel. Itulah penerangan secara ringkas tentang kekurangan dan juga kelebihan Frobel yang kita dapat tahu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazlaikan Nabilah binti Zulkarnain. Nombor matrik D 2010278. Jadi hari ini saya akan menerangkan apa yang berlaku di dalam kurikulum Frobel. Berdasarkan apa yang dah saya buat di PowerPoint, saya akan baca balik kira. Lepas tu saya akan terangkan, okey? So, apa yang berlaku di dalam kurikulum beliau ialah kita dapat mengikuti pengajaran beliau. Beliau juga mengajar kita memahami fikiran kanak-kanak. Selain itu, kita juga dapat mengetahui prestasi kanak-kanak dengan betul. Idea beliau juga dapat digunakan bukan sahaja untuk kanak-kanak, tetapi kita juga boleh menggunakan idea beliau untuk individu yang lain. Pesan orang tua yang berbunyi, mengaji dari alif, membilang dari esa, hujan berpokok dan kata berpangkal. Jelas menunjukkan bahawa segala-galanya perlu melalui proses dan sistem yang betul. Sistem yang betul untuk meraihkan kejayaan kerana yang bulat tak datang bergolek, yang pipih tak datang melayang. Kiranya apa yang berlaku di kurikulum Frobel ni, ia memberi satu pengajaran dan kesan yang positif sebab kita dapat mengetahui prestasi kanak-kanak, tahap kanak-kanak tu macam mana. Tak juga kepada kanak-kanak tetapi kepada individu yang lain juga. Kira dia memberi satu kesan yang positif dan yang baiklah untuk terutamanya kanak-kanak. Kita dapat tahu kelemahan, kelebihan kanak-kanak macam mana semua sebab Frobel ni dia melalui bermain. So kita dapat tahulah dan kesan dia tu positif apa yang berlaku di kurikulum dia. So semuanya positif. Okey, selesai untuk kanak-kanak berapa tahun? Okey, pada tahun 1837 telah menubuhkan Taman Kanak-kanak di Jerman untuk kanak-kanak yang berumur 3 hingga 7 tahun. Okey, jadi saya pula ingin menerangkan bagaimana cara pelaksanaan yang dibuat oleh kurikulum Frobel. Okey, di sini terdapat 3 poin
Okey, jadi poin yang pertama, suasana di taman kanak-kanak hendaklah dijauhi daripada pengaruh negatif daripada orang sekeliling mereka. Ini kerana suasana yang buruk akan memberi impak yang negatif kepada kanak-kanak tersebut. Okey, poin yang kedua, kelas mestilah dipenuhi dengan pemandangan yang ceria, bunyi-bunyian yang menyenangkan dan objek-objek atau peralatan untuk kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri keselamatan. Bentuk yang mudah, saiz yang sesuai dan warna-warna yang menarik. Poin yang ketiga pula, peralatan meja dan kerusi yang mempunyai ciri keselamatan dan selesa untuk kegunaan kanak-kanak. Okay, yang seterusnya aspek perkembangan fizikal. Froebel menyatakan permainan biasanya melibatkan aktiviti fizikal yang berhubung rapat dengan perkembangan kanak-kanak dari aspek motor kasar dan motor halus. Komponen perkembangan fizikal memberi fokus kepada 4 aspek penting, iaitu perkembangan psikomotor halus, kasar, kesihatan dan keselamatan. Antara strategi pembelajaran dan pembelajaran yang boleh dijalankan untuk memupuk perkembangan fizikal kanak-kanak ialah melalui 2 aspek, iaitu aspek perkembangan psikomotor kasar dan aspek perkembangan melalui aspek perkembangan motor halus. Dan seterusnya, aspek perkembangan sosial dan emosi. Kemahiran asas sosial yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak ialah kemahiran menarik perhatian orang lain, berkongsi dan memberi, meminta dan bertanya, memberi idea dan memuji atau memberi penghargaan. Okay, cara untuk memupuk perkembangan emosi kanak-kanak di peringkat prasekolah ialah dengan aktiviti bermain yang dijalankan semasa berada di sekolah. Bandura 1976 dalam Indah 2009 berkata beliau berpendapat kanak-kanak meniru tingkah laku emosi yang diperhatikannya. Cara kanak-kanak menyatakan emosinya juga bergantung kepada apa yang telah dipelajarinya. Seterusnya, strategi pengajaran dan pembelajaran. Okay, strategi pengajaran dan pembelajaran ini terbahagi kepada 2, iaitu aspek perkembangan psikomotor kasar dan aspek perkembangan motor halus. Yang pertama, perkembangan psikomotor kasar tu, kanak-kanak harus diberi peluang menyertai pelbagai aktiviti pergerakan yang aktif, pantas dan mencabar. Dengan bermain terutamanya dalam permainan aktif, kanak-kanak perlulah belajar mengawal pergerakan, mengimbangi tubuh mereka serta melicinkan perjalanan sistem dalam tubuh seperti sistem pernafasan dan sistem saraf. Contoh permainan yang dapat dibuat dalam psikomotor kasar ni ialah memanjat dan menuruni gelongso. Yang kedua, aspek perkembangan motor halus. Kemahiran motor halus pula ialah kemahiran yang melibatkan kemahiran yang menggunakan otot kecil seperti pergerakan jari serta koordinasi jari dan mata. Penguasaan psikomotor halus yang baik adalah amat penting dalam membantu pergerakan asas dan kemahiran menulis kepada kanak-kanak. Antara aktiviti mainan yang boleh dijalankan untuk membantu perkembangan fizikal ni ialah menconting kertas, melipat, mengoyak kertas dan merinyuk kertas. Untuk teori tingkah laku Froebel pula, Froebel ni berpendapat pembelajaran berkaitan dengan perubahan tingkah laku. Yang kedua, teori ini terhasil daripada ujian dan pemerhatian ke atas haiwan. Ujian kepada perhubungan antara rangsangan dan gerak balas yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Teori behavioris menyatakan pengajaran dan pembelajaran mempengaruhi segala tingkah laku kanak-kanak sama ada baik atau sebaliknya. Tingkah laku kanak-kanak juga boleh diperhatikan dan dikawal dan juga diramal. Akhir sekali, kesimpulannya, terdapat banyak prinsip, idea, ciri-ciri yang telah dipelajari dan dapat tentang beliau.